Selamat petang, salam sejahtera. Ini pengakuan daripada Muhyiddin Yassin yang amat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Pengakuan Muhyiddin Yassin yang benar-benar mengejutkan seluruh rakyat Malaysia, yang mana ia melibatkan tentang dana, uang dan juga tentang projek untuk anak menantu Muhyiddin. Wow, pengakuan Muhyiddin ini memang betul-betul kita tak sangka. Anwar Ibrahim pun mungkin tak sangka ini akan berlaku. Bahkan pengakuan ini betul-betul memang saya pun tak tahulah apa lagi nak cakap lah kan. Walau bagaimanapun menurut kepada pengakuan ini, ianya semua berkait rapat dengan tindakan tindakan daripada SPRM yang bakal akan menyiasat Muhyiddin Yassin berkaitan dengan beberapa hal yang berlaku, yang didakwa menyeleweng di dalam pentadbiran Muhyiddin pada waktu pemerintahan kerajaan beliau. Muhyiddin kata, satu sen pun wallahi pun tak ada, kata Muhyiddin. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan akan mengambil tindakan sewajarnya susulan tuduhan beliau terbabit rasuah, khususnya berhubung dakwaan memberikan kontrak bernilai RM1 bilion kepada menantunya. Wah, ini kita nak ulas. Satu perkara yang kita tunggu-tunggu ialah apabila kalau benar orang itu difitnah, cepat ambil tindakan undang-undang. Ambil saman mahkamah. Samanlah orang yang yang mengaitkan Anda terhadap rasuah. Jadi tindakan Muhyiddin Yassin yang menegaskan beliau akan mengambil tindakan sewajarnya atau tindakan kesusulan tuduhan beliau terbabit rasuah, khususnya berhubung dakwaan memberikan kontrak RM1 bilion kepada menantunya, ini satu tindakan yang kita tunggu-tunggu. Silakanlah Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin cepat-cepatlah membuat tindakan mahkamah ini, saman orang yang berkenan, supaya nanti ianya akan dibicarakan terus di mahkamah. Bukan hanya tinggal cakap-cakap mulut, tinggal cakap-cakap siasatan. Tapi masalahnya besar untuk Muhyiddin. Kalau dia saman, maka ianya akan jadi kes mahkamah. Bila jadi kes mahkamah, semua perkara akan dikorek, dicongkel sampai ke lubang cacing. Jadi beranikah Muhyiddin untuk berhadapan dengan tindakan mahkamah ini? Kerana kalau sebelum ini hanya SPRM yang akan menyiasat beliau, tapi kalau dia bawa dalam kes mahkamah, ianya akan sampai kepada siasatan peguam-peguam dan juga akan didengar oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi secara positifnya Muhyiddin boleh membersihkan dirinya, tapi dari sudut negatifnya Muhyiddin menempuh jalan yang lebih berisiko apabila menyaman orang yang berkaitan. Kenyataan ahli Parlimen Pagoh itu, ketika menjawab gesaan Koh Poi Tiong, PH Kota Melaka yang mencelah ketika bekas Perdana Menteri itu membahaskan titah diraja ketika sidang Parlimen hari ini. Itu adalah suatu fitnah dan pembohongan. Tak apa, kita akan ambil tindakan sewajarnya, katanya tanpa mengulas bentuk tindakan yang akan diambil. Itulah biasanya apabila ini dikatakan ianya berbentuk tindakan saman fitnah ataupun tindakan undang-undang. Tapi kembali semula persoalannya, beranikah Muhyiddin membawa kes tersebut ke mahkamah? Kerana ianya boleh dalam dua bentuk akan diterima Muhyiddin. Satu positif, satu negatif. Mana satu yang akan lebih menonjol terpulang kepada mahkamah. Terdahulu, Poi Tiong bangkit mengajukan soalan mengenai kontrak yang diberikan kepada menantu Muhyiddin. Meskipun tidak diberikan laluan oleh ahli Parlimen Pagoh itu yang sedang berucap, keadaan sedikit kecoh apabila beberapa ahli parlimen turut serta termasuk Muhammad Sani Hamzan PH Hulu Langat yang turut menggesa Muhyiddin mengambil tindakan sekiranya dakwaan rasuah itu satu pembohongan. Jadi ini saya nampak
apa yang dilakukan oleh ahli-ahli parlimen kepada Muhyiddin Yassin di parlimen pada hari ini, ia ini sebenarnya satu tindakan memancing. Pancingan kepada Muhyiddin supaya Muhyiddin mengambil tindakan mahkamah. Supaya kalau tindakan mahkamah dibuat, maka tidak akan ada satupun yang akan tersembunyi lagi. Ianya akan dikorek sehabis-habisnya sehingga ke lubang cacing dan perkara tersembunyi akan diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia. Kalau sekadar siasatan SPRM, mungkin masih ada lagi yang akan tersembunyi yang mungkin tidak akan kita ketahui sepenuhnya laporan itu. Tetapi apabila masuk dalam mahkamah, semua media akan menulis, akan melaporkan. Jadi, sanggupkah Muhyiddin melaluinya? Jadi itulah saya kata tadi, tindakan seperti Muhammad Sani Hamzan yang menggesa Muhyiddin mengambil tindakan sekiranya dakwaan rasuah itu satu pembohongan. Mungkinkah ini satu pancingan kepada Muhyiddin Yassin semata-mata? Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan dakwaan pembabitan Muhyiddin dalam pemberian kontrak bernilai RM1 bilion kepada menantunya tidak akan tersebar luas jika ia tidak benar. Wah, Anwar yakin dakwaan itu benar, namun menyerahkan perkara itu kepada pihak berkuasa untuk menentukan sejauh mana pembabitan Muhyiddin dalam penganugerahan kontrak berkenan. Perdana Menteri turut menegaskan perkara itu dibangkitkan pentadbirannya kerana mahu menghentikan sepenuhnya amalan pemimpin terdahulu yang menggunakan kedudukan bagi mengkayakan keluarga masing-masing. Dalam pada itu, Muhyiddin turut mendakwa kerajaan ketika ini mengambil tindakan berbentuk witch hunting dengan mencari kesalahan kerajaan sebelum ini yang tidak wujud. Mereka melemparkan tuduhan bukan-bukan. Katanya saya seleweng RM600 bilion. Ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata lepas tu dah tukar 530 bilion, RM90 bilion, RM45 bilion dan selepas itu RM300 juta. Kalau dari segi undang-undang ini adalah fitnah. Saya belum kata nak ambil tindakan undang-undang sebab saya nak beri peluang kepada Perdana Menteri baharu, kata Muhyiddin Yassin. Wow, 1 sen walahi pun tak ada. Apa disebut itu adalah pakej rangsangan, bukan untuk kita dapat kontrak, katanya. Muhyiddin turut mempersoalkan tindakan membekukan sejumlah pegawai tinggi kementerian yang didakwa dilakukan selepas kerajaan baharu mengambil alih. Ia selepas Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, PN Kota Bahru mencelah dalam perbahasannya dan mendakwa beliau difahamkan kira-kira 20 ketua jabatan termasuk ketua setiausaha ketika ini dibekukan tugas. Penjawat awam ini bersikap profesional, kenapa kita nak bekukan mereka? Jawatan tertinggi ketua setiausaha perbendaharaan belum diisi, bagaimana kerajaan nak jalankan kerja? Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA yang menjaga perkhidmatan awam dan pelantikan kenapa buat begitu?